Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga tuan-tuan berada dalam kesihatan yang baik. Saya Abdul Fazmin, halal coach. Saya share pengalaman saya sebagai halal consultant dalam halal dan keselamatan makanan sejak 2009 supaya tuan-tuan perempuan faham tentang halal dan keselamatan makanan dan mungkin mudah untuk proses persijilan halal dan sijil mesti. Jadi jangan lupa tuan-tuan, pertama kali jangan lupa subscribe channel ini, Jumun Halal, supaya anda tidak terlepas perkongsian saya, dan boleh follow saya di Facebook dan TikTok dengan nama Abdul Fazmin ataupun Halal Coach. Jadi hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang luahan seorang peniaga nasi lemak. Coach, saya jual nasi lemak tepi jalan, coach. Takkan tak dapat halal, takkan haram kot. Nasi lemak je kot, coach. Kan? Jadi, yes, okay. Tuan ni dia agak tak puas hati lah. Tak puas hati kerana, yalah, dia tak dapat mohon halal. Kenapa cakap macam tu? Saya tak dapat mohon halal. Saya tak dapat mohon halal. Saya tak dapat verifykan. Saya tak dapat mohon halal daripada JAKIM. Tak dapat letak logo halal JAKIM kepada warung saya ni. Kedai tepi jalan ni, nasi lemak saya ni. Habis takkanlah saya nak kata saya punya ni haram. Dia bukan begitulah, bukan begitu. Okey, jadi kena faham dulu kena faham pertama sekali halal syariah lain, halal persijilan ni lain. Okey, saya explain. Okey. Halal syariah ni kalau kita faham babi tak boleh makan, arak tak boleh minum, ayam boleh. Itu memang syariah yang dah berada sejak zaman Nabi Muhammad lagi kot kan. Itu syariah, itu memang kita faham lah. Tapi persijilan halal ni dia baru je. Baru tak baru dalam tahun 1972, 74 macam tu. Okay. Jenama pertama yang antara pertama lah yang dapat persijilan halal ni antaranya Ajinomoto kan. Tuan-tuan tahu Ajinomoto. Okay. Jadi untuk bila kita ceritakan halal ni macam nasi lemak tadi, yes, nasi lemak tu halal. Nasi lemak tu okey je. Jual tepi jalan kumpul ekor ke, kari pap ke, murtabak ke, roti john ke, apam balik diraja ke, itu tak ada masalah. Itu halal. Halal tu halal yang kita sedia maklum lah. Halal sebab tak ada babi, sebab tak ada arak, sebab yang meniaga tu orang Melayu, orang Islam kita. Cuba yang meniaga tu non-Muslim. Ada tak kita fikiran halal ke? Kenapa kita ada fikiran macam tu, tuan-tuan? Sebab kita takut dia menggunakan bahan yang non-halal. Sebenarnya benda tu boleh terjadi juga pada Muslim, pada orang Islam, pada orang Melayu. Sebab kita tengok je Melayu. Kita pun kadang-kadang bahan-bahan yang dipakai pun boleh jadi kadang-kadang dia bahan-bahan yang tak halal. Betul tak? Sebab dia pun tak tahu sebenarnya. Dia pakai ni, dia pun dapat resepi daripada majikan lama dulu. Majikan lama aku buat macam ni, laku keras. Aku tiru sebiji lah. Dia tak tahu pun bahan-bahan apa yang dia pakai. Tapi dalam konteks nasi lemak tadi, saya percaya sebenarnya apa yang barang yang diniaga itu kan halal. Kalau ada barang kritikal mungkin ayam. Ayam tu disembelih tak? Tapi kalau dia beli di pasar raya yang memang ada logo halal, then okey, tak ada masalah. Isu dia sekarang adalah dia tidak boleh dapat sijil halal. Kenapa tak boleh dapat sijil halal? Sebab perlu tahu, okey, JAKIM ni ada skim persijilan untuk premis makanan, untuk produk makanan, untuk pharmaceutical. Jadi premis makanan yang dimasukkan tu ataupun skim produk makanan dan minuman, dia tidak boleh berada di home base. Home base maksudnya dia menyediakan, contoh kalau nasi lemak tadi, dia menyediakan makanan tu di rumah. Dia menyediakan makanan tu di tempat lain, di rumah, dan dia hanya menjual di tepi jalan. Jadi kalau dia menyediakan makanan tu di rumah, tu kita panggil home base lah selalunya. Kemudian di warung, di tepi jalan, itu memang tidak akan dipersijilkan halal setakat ni lah. Kalau dari JAKIM tidak akan diberi persijilan halal. Bukanlah maksud dia tak halal. Dia bukan kes macam sebab ada babi kita takkan bagi sijil halal. Dia bukan itu. Dia ada banyak lagi faktor kenapa
JAKIM tidak mengiktiraf halal. Tapi dia tidaklah bermaksud kesianlah makcik yang jual curry puff tu. Dia jual dia tak dapat halal lah, haram lah. Tak. Dia tak macam tu. Jadi, di antara sebab kenapa JAKIM tak beri sijil halal kepada home base warung tepi jalan ni adalah bukan toib dari segi syariah tu ya, dia beri ingredient, dia tak dapat semak. Tak mohon pun tak dapat semak. Dia tak tahu. Satu lagi yang sebenarnya adalah food safety lah, keselamatan makanan. Keselamatan makanan ni dia merangkumi premis sebenarnya. Kebersihan premis. Kebersihan premis, lesen, sistem. Bila kita berkaitan tentang sistem ni ataupun SOP dia. Kadang-kadang tuan-tuan yang menjaga tepi jalan ni dia seorang atau berdua sahaja. Sistem apa dia pakai. Kebersihan, cleaning macam mana dia buat. Biasanya lah saya rasa nak cakap majoriti tu tak, saya rasa mungkin semualah memang tak ada pun prosedur bersih, tak ada. Ini biasanya di kedai-kedai komersial dia ada SOP bersih, guna apa, tak boleh ada haiwan dalam proses, tak boleh ada kucing, tiba-tiba kucing masuk tengah masak, kucing masuk, tak boleh. Jadi kalau di rumah ni memang kemungkinan keberadaan klien besar tu ada dah kan. Tengah masak-masak, kucing datang kat kaki, ambil lah kau ayam, tulang ayam. Campak gitu je. Jadi kat rumah kan memang itu menjadi kebiasaan. Bukan rumah saya lah, saya tak ada kucing rumah saya. Jadi disebabkan itulah sebenarnya JAKIM tak certify. Jadi masyarakat tak perlulah merasakan, tak ada sijil halal ni, mesti dia haram. Tak macam tu. Jadi macam mana coach? Macam mana kita nak selesaikan benda ni? Macam mana? Kalau tanya saya memang tak boleh lah. Kalau JAKIM bukan saya yang bagi sijil halal. Kalau JAKIM tak boleh bagi sijil halal, tak boleh lah. Jadi ini pendapat peribadi saya, pandangan saya. Okey, bagi yang meniaga warung tepi jalan ni, upgrade bisnes tuan-tuan perempuan sampai skala di mana tuan-tuan perempuan ni boleh berada di premis. Di premis, di shop lot, di kedai. Kemudian bila dah berada di situ, mohon halal. Sebab saya ni tak berapa menyokong tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan berada di bisnes yang berskala kecil, boleh kata kalau dalam bisnes tu kita panggil mikro lah. Mikro ni ataupun nano. Sebenarnya di bawah mikro ada nano lagi. Mikro ni di bawah 300,000 setahun. Cuba jadikan bisnes kita tu lebih pada 300,000 setahun. Masuk di kategori kecil. Barulah kita nak mohon halal tu sedap sikit, lancar. Jadi kalau di bawah tu susah sikit nak mohon halal tuan-tuan perempuan sebenarnya. Sebab banyak peraturan-peraturan atau syarat yang kita perlu patuhi. Dan rata-rata dia memerlukan kos. Dia memerlukan kos. Jadi naikkan bisnes kita di skala yang memungkinkan kita untuk dapat sijil halal. Tapi saya nak nasihat juga, jangan sekali-kali kita pergi mana-mana tempel logo halal pula dekat warung kita tu. Jangan. Itu boleh di compound di bawah Akta Perdagangan 2011 KPDNKK. Jangan letak no pork, no lard, no alcohol. Jangan letak logo halal, jangan buat seperti itu. Kita tak ada halal, just okey saja. Just kita pastikan kita tu communicate elok-elok dengan pelanggan kita. Communicate elok pelanggan kita bahawa kita punya produk ni memang kita pastikanlah kita memang dapat daripada sumber yang halal. Tapi jangan keluarkan statement. Jangan keluarkan sebarang statement, just verbal sahaja. Okey. Dan kalau boleh tuan-tuan, kalau susah sangat ataupun lambat lagi nak restoran tu, food truck pun dah okey. Food truck adalah premis bergerak. Dia boleh dapat persediaan halal. Kalau kata restoran, kos mahal tuan, nak renovate dah 50,000, 100,000. Okey, food truck ada, food truck boleh dapat sijil halal. Dia dikategori dalam premis makanan, kategori bergerak. Premis bergerak. Jadi kat situ boleh. Okey. Jadi ada skim premis makanan, premis bergerak. Jadi tuan-tuan itu boleh. Jadi apa yang tuan-tuan buat sekarang adalah upgrade bisnes kita. Upgrade bisnes kita sehingga kita mampu untuk dapatkan persediaan halal. Kalau kita nak go for persediaan halal. Tapi walaupun kita tak ada persediaan halal sekarang, pastikan tuan-tuan apa yang tuan boleh buat adalah pastikan bahan-bahan ramuan yang kita buat, yang kita gunakan tu, yang itu semua dipastikan halal. Dipastikan halal. Kemudian tempat pengendalian makanan, tempat proses makanan kita tu bersih, ikut garis panduan daripada KKM. Itu dulu.
Kemudian kalau kita laksanakan tu, insyaAllah kita punya produk tu berkualiti. Kita punya produk tu tahan lama sebab kita mengendalikan dengan bersih. Dan pelanggan pun akan percaya kepada kita walaupun kita tak dapat lagi logo halal. Okey, jadi saya harap penerangan ini bermanfaat untuk tuan-tuan puan-puan. Saya Halal Coach Abdul Fazmin. Saya share pengalaman saya, konsultan sejak 2009 tentang halal dan keselamatan makanan supaya tuan-tuan puan-puan mudah faham tentang halal dan keselamatan makanan. Jangan lupa subscribe dan follow saya di TikTok, Facebook. Dan kalau tuan-tuan puan-puan betul-betul serius nak dapatkan persetujuan halal dan berminat untuk dapatkan perkhidmatan halal gap analysis free, percuma kami buat, datang ke premis tuan, percuma. Jangan lupa lawati www.jomonhalal.com dan isi borang tersebut. Sampai situ sahaja. Jumpa lagi kita di sesi akan datang. Assalamualaikum dan selamat pagi.